Allah. Silakan Abah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ma'nar rahmani. Kita berhenti situ itu deh. Wa ma'nar rahmani, dan bermula makna bagi kelimah ar-rahmanu pada kata bismillahirrahmanirrahim ataupun pada nazam abda'u bismillahi warrahmani. Dah. Karenanya nazim kita ni dia buat bismillah tu dalam bentuk nazam. Maka telah lepasnya disebut dah bahawasanya membuat bentukan basmalah dalam bentuk nazam tu orang panggil hukumnya khilaful aula. Artinya lebih aulanya kita letak bismillahirrahmanirrahim tu tidak dalam bentuk nazam lah. Nah, tidak dalam bentuk nazam. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim tu memang mari dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita mengaji lebih luas lagi tu kan, biasanya dibahas kan. Bismillahirrahmanirrahim tu bahkan kalau kita menjalani di atas harajah asli serta i'tibar bismillah tu hasil daripada perkataan kita makhluk, bukan terbit daripada Allah Ta'ala. Maka harajah asli itu berkehendak kepada muta'allaq. Maka hak afdalnya kita takdir kalau panggil muta'allaq je dengan fa'il khas serta ditakhirkan. Siapa tahap tu nah ulama sebut. Artinya bismillahirrahmanirrahim abtadi'u atau u'allifu. Tu. U'allifu tu lah fa'ikhah serta ditakhir. Kenapa nak betul-betul sama seperti mafhum hadis Nabi SAW. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi mafhum hadis Nabi SAW-nya kalau kita nak orang panggil amalan kita tu tidak seperti ekor yang terputus, tidak seperti penyakit kusta, kusta dan sebagainya, sebagaimana warid dalam hadis lah. Maka dimula dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mula sungguh-sungguh bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudiannya pada pertemuan lalu syarih ni iaitu Syekh Nawawi Banten telah bawa datangkan masalah isim-isim tu adakah dia ainul musamma ataupun ghairul musamma. Ghairul musamma. Jadi
pendapat kebanyakan Asy'ariyahnya ialah isim-isim tu ainul musamma. Nah, itu. Jadi isim ghairul musamma ni sebenarnya ialah pendapat kebanyakan Mu'tazilah. Tetapi bukanlah orang panggil bila kita berpegang dengan ghairul musamma, isim ghairul musamma bermakna kita tu jadi Mu'tazilah. Karenanya Imam Ar-Razi pun sependapat kata al-ismu ghairul musamma. Nah, nama-nama tu menunjukkan benda hak selain daripada diri yang dipernama. Dah, bukan orang panggil nama tu kena di atas benda hak dipernama. Tapi itu kau yang dhaif lah kalau kita kira kat hak dia bawa datang kita kan dengan sirah tadhaif. Nah, wakila al-ismu ghairul musamma. Wakila tu orang panggil sirah tadhaif, menunjukkan pendapat yang dhaif. Tetapi alhamdulillahnya ada qaul yang tahqiq yang orang panggil mengharmonikan. Mengharmonikan dua pendapat tadi. Mana? Iaitu kalau kita kehendak isim itu ialah semata-mata lapah, maka betul lah ghairul musamma. Tu orang panggil qata'an bila khilafi. Nah, kalau kita nak orang panggil isim itu dengan ma yufhamu minhu, makna yang difahamkan daripadanya isim, maka itu ainul musamma. Maka sebab itulah sabbihisma rabbikal a'la. Dulu ada ke? Iwak mari dalil sabbihisma rabbikal a'la. Suci akan nama bagi Tuhan engkau. Suci nama, ada. Suci zat yang dipernamakan dengan nama Allah. Bukan semata-mata nama, tidak. Nah, baik, habis itulah sebagai ulangnya siaran hak pertemuan lalu. Supaya kita ingat-ingat baliklah. Kemudiannya hari ini sambung lagi wa ma'nar rahmani. Kita baca rahmani lah. Wa ma'nar rahmani dan bermula makna bagi kalimah ar-rahmani. Tu man azuma ihsanuhu. Mereka yang besarlah oleh ihsannya, buat baiknya. Mereka yang besar, yang agunglah oleh segala kebaikannya. Boleh juga kata gitu. Tu ar-rahman, ar-rahman ni man yakni azuma ihsanuhu, yang agunglah, yang besarlah ihsanuhu oleh segala kebaikannya. Jadi kebaikan Allah Taala buat ni bukan kecil-kecil lah. Cuma kita tu dah tak berasa, time sehat tu tak berasa, orang panggil besarnya nikmat sehat. Kebaikan tu hewi sehat kita tu, bila sakit tu baru rasa. Pasal dia dah kita hamba ni tengah time muda tu tak berasa lah nikmat muda, buat tua tu berasa tua dah aku. Nah, baru berasa tua dah. Sedap kalau muda gelik dah. Kerana orang muda makan pun sedap, berlari pun sedap, buah pun sedap. Sedap belaka dah orang muda ni dah tua kat. Tawar belaka lah nyakit-nyakar tu gapo gitu. Jadi segala kebaikan Allah Ta'ala buat tu sebenarnya besar-besar. Cuma kita hamba je tak berasa besar. Bila hilang tu baru berasa besar. Wadama imtinanuhu. Tu wadama imtinanuhu. Man azuma ihsanuhu wa man dama imtinanuhu. Gitulah. Atau pada kata azuma dah. Wa makna rahmani, dan bermula makna bagi rahman tu juga ialah mereka ini zat satu zat Allah Taala lah. Mereka tu kena kepada Allah Taala lah. Dama imtinanuhu, yang berkekalanlah oleh segala anugerahnya. Tu anugerah dia tu berkekalan. Pemberian dia tu berkekalan. Tu. Tak putus-putus. Seumpama kita kata nikmat imdad ni. Yang nikmat ni ada dua lah. Kalau kita kira ulama sipunya ada la tuhsuha, tak boleh nak sangka. Tapi orang panggil sekira-kira nak bilai juga kan, nikmat ni ada dua lah. Mana? Nikmat ijab, nikmat menjadi daripada tidak ada kepada ada, dan nikmat imdad, nikmat memberi pertolongan yang tak putus-putus, berkekalan. Tu bagai-bagai pertolongan lah, madad daripada Allah Taala tak putus-putus. Nak kelip mata, nak menyawa,
Dan benda hak kita tak ejah sekalipun mana. Berdenyuk jantung kita, nak duk ngepel darah pergi dalam tubuh badan kita ni macam-macam benda. Kita sendiri pun tak boleh nak kawal. Itu semua tu orang panggil apa? Madat, nikmat imdad daripada Allah Ta'ala berkekalan. Wa makna rahimi, dan bermula makna rahim tu pula ialah tu man, iaitu mereka, yang negara zat Allah. Nah, mereka yang ni zat, satu zat Tuhan, sadda kulla faqati, yang menutup, sadda makna menutup, yang menahan, yang menutup, kulla faqatin, akan tiap-tiap faqah, akan tiap-tiap kesusahan. Tu tiap-tiap benda hak susah tu hak menutup. Maka sebab tu kita susah lagu mana pun jangan putus serahmat Allah Ta'ala. Nah, cuba tengok dalam Quran Allah Ta'ala kata dah. Inna ma'al usri yusra. Nah, summa inna ma'al usri yusra. Summa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita tengok molek tu, nah Allah Ta'ala bercakap tu tidak sia-sia tu. Nah, inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Jadi nak ma'rifah. Al-usra, Allah Ta'ala datang dengan ma'rifah. Ma'rifah tu bila diulang-ulang berartinya orang panggil benda hak tu lah. Nah, benda hak sama. Tu sedangkan yusra tu Allah Ta'ala datang dengan nakirah. Nah, maka benda lain-lain. Jadi memberi erti begini. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra ni memberi erti gini. Memberi erti kata setiap daripada satu kesusahan itu ada dua kemudahan. Atau lebih lah. Nanti ni. Kerana orang panggil benda lain-lain. Kesenangan, kemudahan Allah Ta'ala bagi itu bukan hanya satu. Setiap satu kesusahan ada banyak kemudahan. Begitu mudah lah ni. Kenapa? Kerana dia tu ar-rahim. Apa ar-rahim? Man sadda kulla faqatin. Mereka yang menutup lah. Ia man tadi tu kulla faqatin. Akan tiap-tiap faqah. Akan tiap-tiap kesusahan. Tu. Walam yahmil. Dan tidak membebanlah ia. Ia man tadi tu. Duna taqatin. Tanpa orang panggil kekuatan, tokoh, kemampuan. Itu. Jadi Tuhan yang bernama Rahim ni ialah Tuhan yang mana dia menutup akan segala kesusahan dan dia tidak membebankan kita benda hak kita tak mampu nak pikul. Nah. Kalau dia bebaca tu orang panggil benda tu mampu kita nak pikul. Tu kata tak mampu ustaz, tu tak mampu, tu pelawak tu malah bukan tak mampu. Tu ni. Bukan tak mampu, malah dengan tak mampu ni lain. Tu ni. Sebab ada jenis orang-orang tu je kan dah. Dia kata, nak ngaji buat berapa gak? Ngaji sungguh-sungguh nak agama ni kan mudah. Tu sebab tu saya rasa nak buat daurah lah kita tu. Kita apa? Saya ada post di Facebook baru ya tadi. Risalah istihsan Allahumma salli. Risalah istihsan khaut istihsanul khaut fi ilmil kalam. Risalah yang dikarang oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tajuk dia tu istihsan, maknanya mengira elok. Al-khaut mana mendalami, masuk dengan cara mendalami, menuntuti secara halusi fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam. Dalam khutbah dia tu memang sedap lah. Imam Abu Hasan Asy'ari sebut. Dia kata mana? Ada satu kelompok manusia ni modal dia tu jahil lah, modal hidup dia. Gitu. Wa ja'alu ada inna ta'ifatan minan nas sesungguhnya satu taifah daripada manusia ni ja'alu menjadilah oleh mereka itu ja'alul jahla ra'sa malihim. Dia kata gitu. Ada satu kelompok manusia ni mereka menjadi orang panggil
kejahilan, kebodohan itu ialah modal hidup dia. Rok Samalih ni makna kepala modal hidup dia tu ialah bodoh. Nak hidup tu kena ada bodoh. Ai nakal lah. Mula-mula tu nakal dah saya. Itu Imam Bahasa Syari. Apa kata kan dah? Lagu mana fok-fok jadi ke bodoh tu modal hidup ya. Dia kata tak payah kita duk sungguh-sungguh sangat nak orang panggil apa? Nak belajar ilmu akidah, nak lagi ilmu kalam. Ni macam kita duduk belajar ni ilmu akidah. Nah, ilmu kalam ni maksudnya dia masuk dalam apa? Cara tentang istilah-istilah apa? Istilah falasifah tu. Nah, tentang al-harakah was-sukun wal-ijtima' wal-iftiraq, orang panggil apa al-aqwanul arba'ah, umurul ammah, ya orang panggil maqulatul asyar, itu orang panggil ilmu apa? Kalam, ilmu kalam. Nah, itu ilmu kalam. Tapi kita ni bukan ilmu kalam lah. Daripada ilmu kalam tu dicabut hak penting-penting, hak disaripati dah untuk fardu ainnya ialah ilmu akidah. Nah, jadi dia kata kan dah, Fofok Yahya ni kata, "Wah apa kak duk sungguh-sungguh sangat nak mengaji ilmu kalam?" Kata. Nah, agama ni kan mudah. Agama ni mudah, senang. Nah, Tuhan tahulah kita ni. Nah, bacalah. Buatlah lagu mana pun amalan pun bacalah wala bol ni tak apa Tuhan Maha tahu kita ikhlas. Nah, syurga milik Tuhan. Tak payah duk sungguh-sungguh sangatlah nak mengaji. Tu ada. Memang ada orang jenis lagu tu ada. Nah. Tuhan tak seberat kita. Tuhan nak mudah-mudah. Tuhan saya. Tuhan Maha Pengasih. Ada main lagu tu. Nah, Tuhan memang Maha Pengasih. Ya sungguh. Sebab tu Tuhan duk umur mu panjang lagi. Tu mu taubat suruh pergi ngaji. Nah, tu. Dia sering ngaji dia. Tapi kalau yang ngaji, kalau yang nak mengaji pun jenis ceramah-ceramah. Ataupun jenis orang panggil apa? Amalan-amalan kan? Wa amal ayat ni. Ya. Suka tu mengaji hak gitu. Mengaji hak lagu tu suka. Wa amal ayat ni baca sikit-sikit semaya hajat semaya you suka benda-benda gitu. Benda-benda sunat, benda-benda buat. Tapi kalau mengaji tauhid, mengaji fiqh, hukum hakam ni penat kata payah mengaji buat berapa benda pelik-pelik ni. Tuhan tahulah kita ni nak tak mampu. Nah, kalau tak mampu Tuhan tak wajib kita mengaji. Nah, bila Tuhan wajib je tu orang panggil kemampuan. Mana dalil kata wajib? Wa'lam fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi Allah Taala mentakdimkan i'lam, belajar, ketahui olehmu ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga kamu mengerti. Itu perintah dengan belajar, ditakdimkan perintah belajar daripada perintah istighfar, menunjuk kata bahawasanya ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum daripada beramal. Maka innamal ilmu bitta'allumi, hanya sahaja ada tu hasri, hanya sahaja didapatkan ilmu tu dengan belajar, dengan mengaji, dengan mentelaah. Itu gitu. Baik. Lebih lagi ilmu akidah. Ilmu akidah ni tidak boleh dengan taklid. Dia tak semesti ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kita boleh taklid. Kerana dalil yang sangat susah. Kita kena tanya Tok Guru, kena tanya ustaz, kena tanya syekh. Tapi kalau ilmu akidah itu tidak dibenarkan taklid. Hanya pada permulaan belajar aja. Tu dibenarkan orang panggil ikut guru. Sebagai penyuluh. Tok Guru tu sebagai penyuluh. Tapi kemudiannya tak boleh kita tu duduk ikut Tok Guru. Tok Guru kata Tuhan sesa. Tok Guru mari klik pula mengaji pas ke langit mana. Kata Tuhan dua pula. Tak boleh gitu. Dia kena jazam. Kena kemah dalam hati kita. Marilah Tok Guru daripada langit putaran mana pun ayat kata Tuhan dua. Tak terima. Dah kenapa? Teguh dalam perut kita tu kejak. Jazam. Sebab tu haram taklid ilmu ni. Tak boleh taklid. Kena jadi mujtahid lah ke. Ilmu lain tak apalah. Dia buat tahid tak ada hal lah. Kita pun lemah ke. Ilmu ni tak boleh. Kita nak jadi mujtahid. Kenapa? Mudah. Kerana dalil dia dalil akli. Dalil ijmali yang bahasa akli. Bukan dalil tafsili. Dalil ijmali bahasa akli. Itu sangat mudah. Dalil ijmali hak bahasa akli, bukan dalil ijmali hak dalam Quran. Bukan. Mana dalil Tuhan ada? Mana dalil Tuhan mesti ada, tentu tidak dia tak ada.
Al-Quran sebut. Dari itu dalil apa ijmali itu pun hak bahasa akli mana? Ada alam ini. Baharu alam ini telah menunjukkan Tuhan mesti ada, mesti sedia, mesti mesti kuasa ila akhir. Itu. Habis. Kalau gitu Tuhan yang bernama Rahim ni dia kata walam yahmil. Wa makna rahimi man sadda kulla faqatin, dan bermula makna bagi rahim itu ialah mereka yakni zat yang menutuplah ia zat tersebut akan tiap-tiap kesusahan, walam yahmil, dan tidak menanggung dan tidak membebankan gitu, tidak membeban, menanggung ke orang lain itu duna taqatin, benda hak tidak mampu nak dipikul. Memanglah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis. Itu satu bagai makna lah. Ini tak silapnya perkataan Imam Suyuti ni. Kita berhenti itu tu tak sampai stesen. Tak sampai stesen. Karena hari itunya qala Suyutiyu fa ma'nallahi man taqadama ila akhir. Jadi ini perkataan Imam Suyuti. Tu Syekh Nawawi Banten nakal orang panggil perkataan Imam Suyuti pada memberi makna kalimah Allah, kalimah Rahman dan kalimah Ar-Rahim. Kemudiannya kata dia lagi waqala Ahmadus Sawiyyu. Waqala Ahmadus Sawi, Syekh Muhammad Sawi, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki As-Sawi. Tu salah seorang daripada ulama Al-Azhar kak. Bahkan antara karangan dia yang masyhur juga ialah Hasyiah Sawi ala Jalalain. Ala tafsiril Jalalain. Hasyiah Sawi itu hak dia lah tu. Hasyiah Sawi. Atas tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli karang tak sempat siap, dia wafat, maka Jalaluddin As-Suyuti sambung pula. Tu hebat Jalaluddin As-Suyuti ni. Boleh sambung karangan orang, bukan main-main. Bukan senang, karangan sendiri mudahlah, karangan orang, kena amanah lah, kena tahu uslub, bahasa, gaya, pemikiran, manhaj dia dan sebagainya. Bukan mudah. Tu macam, babali kaduk. Gati mertua dia babalah sarah. Di pondok Mendapadan. Susah tu. Kenapa? Kerana gati hak tok guru tu. Gati hak mertua. Kalau buka pondok sendiri senang. Undang-undang kita ikut suka kita lah. Nak tidur kau, nak cuti kelas kau ke mana sini. Nak baca kitab gana-gana pun ikut kita. Tapi bila pondok hak orang, hak tok guru, nak sambung kelik tu kena paling kurang kena setara tok guru. Nak hak moleknya lebih pada tok guru. Hak gati itulah gitu. Lebih kurang gitu tak? Dia hebatlah Jalaluddin Suyuti itu boleh sambung karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi ni buat hasyiah. Banyaklah karangan Imam As-Sawi ni. Antara lain lagi ialah Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhid. Dia juga ada mensyarahkan matan Jawharatit Tauhid. Saya duduk mengaji di Mesir dulu dengan Syekh Jamal Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani. Kitab Syarah Sawi ala Tauhid. Alhamdulillah khatam lah. Kemudian di Malaysia ni sambung pula ulai balik mengaji dengan Baba Adnan, guru kita Baba Adnan Al-Fatani, tapi tak boleh masuk ke Malaysia dah sekarang ni. Dekat 2 tahun lah tak ada kelas ni. Duduk sombak gini. Duduk tak mengaji lah mana panggil. Sebab biasa saya balik daripada kuliah-kuliah malam-malam mengerik tu, balik sambung ngaji kat pondok pun tak. Ngaji dengan Baba Adnan, Baba Basri, waktu tu guru kita jemput di pondok mengajar kita tak sempat habislah kat Mesir pula. Dia kata mana ni? Ahmadus Sawi kata wallahu, dan bermula Allah. Tu wallahu, dan bermula lafaz atau kalimah Allah tu ialah ialah alismul jami'u, ialah nama yang menghipung. Alismul jami'u, nama yang menghipung. Tu. Jadi Allah ni isim jami', iaitu nama yang menghipung. Nama yang mengandung ke akan banyak makna atau yang menghipung ke akan segala nama-nama. Tu kenapa dia kata ismul jami'? Kalau duk rasa ni dia ambil dah kitab Syarah Sawi dah ni.
Nak meh-meh ni. Ni kitab Syarah Sawi kata mana? Ya Nak meh-meh ibarat lah Sawi lah. Betul. Ya. Mana? Ni. Oh, dak. Bukan ambil sini. Tapi ada juga sebut sini wa innama khussa fil basmalati lafzul jalalah. Dan hanya senya dikhususkan pada basmalah tu apa sebut lafaz Allah. Kenapa tidak kata bismillahirrahman, bismillah, tapi bismillah, khusus sebut nama Allah lafzul jalalah, li'annahu, kana bahawasanya lafzul jalalah ni alismul jami'u, ialah nama yang menghipung, likaunihi mawdu'an lizati almuttasifati bikulli kamalin. Ndaklah. Ni ibarat bunyi lagu ni. Baik. Jadi Imam Sawi kata mana? Allah tu huwal ismul jami'u, ialah nama yang menghipung. Tu kenapa nama yang menghipung? Ila pada kata ismul jami'. Li'anna jami'al asma'i, kerana bahawasanya sekalian nama-nama yang lain. Nama-nama Allah Ta'ala yang lain tu banyak ke? Walillahil asma'ul husna. Nah, sabit adalah bagi Allah Ta'ala tu segala nama-nama yang baik-baik. Tu li'anna jami'al asma'i, kerana bahawasanya sekalian nama-nama yang lain tu mundarijatun fihi. Tu masuk. Sekalian nama tu fihi, padanya, tak pada Allah. Masuk sini maknanya kena ke Tuhan, kena ke zat yang bernama Allah tu. Kalau kita kata Ar-Rahman, siapa yang maha pemurah? Allah. Siapa yang maha pengasih? Allah. Siapa yang Al-Jabbar? Allah. Gitulah. Makna gitu. Mundarijatun tu bukan masuk dengan makna madmum, terkandung dalam kalimah alif, lam, ha tu bukan. Tu. Bukan tadamun gitu, bukan. Sebab kadang-kadang orang kita tu ya ada duk faham lagu tu. Macam orang buat gambar rajah tu kan. La ilaha illallah. La wujud kidam bakar. Ilaha. Kiamu binafsi wadania. Ilah. Kau hidup faham lagu tu. Oh, dalam la tu ada wujud kidam bakar pokoknya. Bukan gitu. Masuk terkandung tu. Terheret reti yang itu. Faham tak? Kalau itu segala nama-nama Allah Ta'ala yang lain tu terheret reti di Allah. Itu maknanya. Bukan terkandung dalam kalimah la ilaha, dalam kalimah alif lam ha tu bukan. Jadi Ar-Rahman tu siapa? Allah. Ar-Rahim tu siapa? Allah. Karena Allah tu nama bagi zat. Ismul li zatin. Ada pun nama-nama selain daripada nama Allah tu ialah nama Allah Ta'ala juga, tapi kita tu silau kok sifat-sifat dia. Sifat PE ke sifat zat tak kira lah. Tu. Kerana ada sifat ni ada dua, sifat PE, sifat zat. Sifat zat tu lah hak koding. Sifat PE tak apa, baharu pun tak apa, tak ada hal. Tu. War-Rahmanu, dan bermula Rahman tu pula al-mun'imu, sang pemberi nikmat, bi jami'in ni'ami, dengan sekalian nikmat-nikmat, dengan sekalian bagai-bagai nikmat. Tak kira apa saja dia ada di kita ni nikmat lah ke? Kaman, nisbah jumlah ke? Nisbah kam, nisbah adad. Kam ni bahasa dalam makulat lah, kam. Mana al-adad, bilangan. Tu. Ada kamu tasir, ada kamu fasir, apa tu, duduk bahala ilmu makulat lah tu. Maknanya benda hak kita boleh silau, orang panggil apa? Boleh kerak, boleh belah, boleh krisik. Maknanya ada kamu mutasil. Macam peng ni kan. Peng ni, kita tengok di gitu. Nampaklah perut kita. Boleh dikerak, boleh belah, boleh kerak. Itu maknanya satu peng ni terima beberapa perkara yang berhubung pada dia, kan mutasil. Gitulah. Dan peng ni pula ada banyak. Orang panggil kamu fasih. Itulah.
Mana bilangan? Kam. Nisbah jumlah ke? Nah, nikmat tu. Wa kaifan. Dan nisbah kaif. Nisbah sifat. Ya ke? Tuh. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahman ni zat yang memberi nikmat dengan sekalian nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat tu gapo tak kira. Nisbah bilangin nikmat ko dia lah hak bui. Banyak. Tak ni nak hingga banyak. Wa kaifan nisbah sifat ke. Bagaimana ko nikmat tu kelakuan dia. Pung. Dia lah Ar-Rahman tu. Yang beri. Duniawiyatan. Tu nisbah nikmat hak bahasa duniawi ke? Nah, nikmat makan, nikmat bending, nikmat apa, boleh pitih, boleh pakak, itu nikmat duniawiyah lah tu. Nah. Wa ukhrawiyatan dan nikmat hak bahasa akhirat. Nah, nikmat ilmu, nikmat beramal, nikmat ikhlas, ayolah ko nikmat ikhlas, nikmat apa? Nikmat hak bahasa akhirat lah. Tunggu tak nampak. Dari sini. Mungkin duk nampak dengan mata kepala. Ada orang duk semaya tu lenguh. Oh, lenguh maya. Sedap naik motor gigi dekat mana-mana. Nah, tu tengok. Padahal dia boleh gerak apa boleh berdiri, orang panggil tu lepak kerak dia semaya 2 rakaat tu. Khairum minad dunya wa ma fiha, nisbah nikmat akhirat, tapi kadang-kadang tak nampak juga, tak berasa orang bagai halus. Zahiriyatan, nisbah nampak dengan mata kepala zahir, jelas-jelas nampak ke nikmat tu. Nah. Tu macam nikmat boleh melihat, nah, nikmat boleh mendengar. Wa batiniyatan, dan nisbah hak dalam hak tak nampak. Nah. Tu bergerak orang panggil sarah-sarah nadi kita dengan cara molek. Tidak ada nampak. Proses makanan kita lah perut jadi tahik molek. Tidak ada nampak benda tu. Tu kalau nampak senang kita. Bahaya dah nak makan. Berat ni perut ni. Nampak tak bergerak nak proses jadi tahik. Ni. Tidak ada nampak. Ya proses-proses jadi darah jadi apa. Itu nikmat lah kau tu. Jadi tak kira. Apa sahaja orang panggil nikmat. Dari segi jumlah ke, dari segi kaifiat, cara, sifat dia ke. Dia ni hak bahasa dunia ke, bahasa akhirat ke, bahasa nampak mata kepala, hak tak nampak mata kepala. Itu zat yang bernama Rahman lah yang menganugerahainya. Itulah. War-Rahimu, dan bermula Ar-Rahim ni pula. Huwa ialah Al-Munaimu. Zat yang memberi anugerah, yang memberi nikmat. Bidaka ikin ni'ami. Dengan sehaluh-haluh. Tuh. Dikun makna haluh. Bidaka ikin ni'ami dengan segala yang haluh-haluh daripada bagai-bagai nikmat. Haluh dari segi kaman ke, dari segi jumlah, dari segi bilangan ke, tak kira. Wa kaifan. Haluh dari segi sifat, kelakuan, cara ke, tak kira. Duniawiyatan, haluh dari segi bahasa nikmat duniawi ke. Wa ukhrawiyatan, dan haluh dari segi nikmat hak bahasa ukhrawiyah. Zahiriyatan, haluh nikmat hak bahasa nampak dengan mata kepala. Wa batiniyatan, dan haluh nikmat hak bahasa tak nampak dengan mata kepala. Itu zat Tuhan yang bernama Rahim lah yang menganugerahainya. Dah. Tadi hak nikmat apa? Nikmat hak kasar-kasar lah kalau gitu kan. Kerana hak ni bidaka ikin ni'ami. Tadi bijami'i dah. Dengan sekalian. Kalau moleknya al-munaimu bijala ilin ni'ami. Kerana hak ni nak jadi orang panggil apa? Nampaklah orang panggil lain sikit. Kerana semua tu nikmat belaka. Cuma bezanya hak tadi bijala ilin ni'ami. Bijami'in ni'ami. Itu makna bijala ilin ni'ami. Dengan hak kasar-kasar. Hak besar-besar. Hak ni pula hak halus-halus. Kalau kita kata dapat ilmu. Dapat ilmu belaka, tahu belaka. Tapi kehalusan ilmu tu, tu. Keperincian, terperinci kehalusan. Dakik dia tu. Tu nikmat asing pula tu. Sama duk mengaji belaka, tu hawi belaka duk mengaji. Tapi hak ni pandai banyak ni, hak ni pandai banyak ni. Tu. Kehalusan tu. Halus nikmat hak dianugerah tu pula. Itu atas zat Tuhan yang bernama sifat Rahim. Cuba tengok. Apa makna daqa'iq itu?
Wadaqaiku, dan bermula daki-daki. Haluh-haluh ni apa maksud? Ma ialah barang tafarra'a, yang tercabanglah ia barang tu anil usuli, daripada humbi, daripada usul. Allatihiyah, yang bermula ia usul tu al-jalailu, yang besar-besarnya. Sebab tu nak nampak comel tu sakdinya warrahmanu al-mun'imu bijalaili. La'alla sawabalah dah. Ataupun la'allal ashahalah, yang terlebih sahih lah. Kerana kalau kita tengok korenahnya, dia bawa mari wadaqaiku pula. Lepas tu al-usul tu allati hiyal jalailu. Jadi seolah-olahnya wak mari wadaqaiku tu nak menerangkan apa maksud daqaik dan jalail yang disebut dalam makna ar-Rahman dan ar-Rahim. Gitulah. Jadi hak tadinya moleknya warrahmanu al-mun'imu bijalailin ni'ami. Begitulah kat luar tu. La'allal ashahalah, begitulah. Kerana nak wi comel lah dalam ni. Hak ke bawah ni. Kerana hak bawah ni katanya syarah wadaqaiku, dan bermula daqaik. Daki-daki ni apa maksud daki? Haluh-haluh ni apa maksud haluh? Haluh-haluh ni maksudnya ma tafarra'a, barang yang tercabanglah ia barang tu anil usuli, daripada humbi, daripada asal, daripada teras. Allatihya, yang bermula ia usul, teras, asal tu al-jalailu, yang agung, yang besar-besar, yang kasar-kasarnya. Tu tak apa lagi tu kita tu dah. Kalau mari misal pula tu. Kaziyadati fil imani, seperti bertambah-tambah pada keimanan, kepercayaan. Jadi nikmat iman tu jalailun ni'ami. Tu maksud nak sebut sini gitulah. Iman tu jalailun ni'ami. Iman tu ialah nikmat yang besar-besar, nikmat yang jalail, nikmat yang agung-agung, yang kasar-kasar, yang besar-besar. Usul dia panggil. Umbi, teras. Itu dia panggil iman. Kemudian ziyadatu fil iman, bertambah pada keimanan, ataupun halawatu fil iman, kemanisan pada iman tersebut, itu termasuk daripada daqaikin ni'ami. Tu halu-halu dalam keimanan. Nampak tak? Jadi al-imanu huwa apa? Al-usulu allati hiyal jalail. Jalailun ni'ami. Kemudian az-ziyadah fil iman itulah orang panggil apa? Ad-daqaiqun ni'ami. Jadi iman itu dia panggil trust, usul. Yang mana usul tu ialah jalailun ni'ami, yang kasar-kasar. Ramai tu wi beriman ni, wi beriman tu ramai kita pun beriman orang tu, beriman orang ni, beriman ramai hak beriman. Tapi hak iman dia tu bertambah, semakin hebat, semakin naik daripada daripada ilmu yakin pada ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Ini bukan semua. Bukan semua. Hak tambah ni lah orang panggil apa? Daqaikun ni'ami. Ini sebut gitulah tu. Wala ilmi ni atah pada kata al-imani ay kaziyadati la ilmi. Seperti bertambah-tambah kaziyadati fil ilmi. Seperti bertambah-tambah pada ilmu. Tuhawi ilmu. Tuhawi ilmu pada kita. Wi ilmu. Wi orang panggil. Tapi ilmu tu sendiri tu, kalau bahasanya panjang lah. Di sisi ulama tu berkhilaf banyak. Apa maksud ilmu? Apa maksud ilmu? Ada yang mengatakan ilmu tu kaif, malakah dan sebagainya. Tu ada perbahasan dalam ilmu makulatul asyad tu adalah disebut. Ilmu tu apa dia ilmu sebenar? Ada yang kata ilmu tu makulatul kaif, makulatul milki. Kenapa? Karena ada ilmu, ada yang mengatakan ilmu tu ialah benda hak jadi malakah pada kita.
Yang ni walaupun kita tak buka kitab ke, tak buka apa-apa, kalau diberi orang panggil soalan ataupun ditanya apa-apa tu kita boleh jawab. Itu orang panggil malakah. Nah, satu satu kemampuan, malakatul iqtidar, kemampuan yang ada pada diri. Jadi ilmu tu Allah Taala bagi, pak bagi. Tapi bukan semua sama. Kita mudah gini lah. Dalam sekelas tu semua mengaji belaka fizik. Tapi bukan semua duk cerdik belaka. Bukan semua duk cerdik belaka fizik tu lah. Tu ada hak payah sikit, ada hak payah banyak, ada tak payah langsung pun dengar. Macam-macam. Nah, jadi ilmu itu orang panggil jala ilun ni'ami. Tapi kehalusannya orang panggil, bertambah-tambahnya orang panggil ilmu dalam memahami ilmu. Kata, awak boleh faham siapa tahap ni. Saya tak nampak lah macam awak faham tu. Dalam kefahaman awak. Itu orang panggil apa? Dako ikun ni ami. Itulah. Wal ma'rifati dan ma'rifah. Ini atas lagi al-imani lakan ini. Kaziyadati fil ma'rifati. Bertambah-tambah pada ma'rifah. Makrifah tu orang panggil nikmat jalail. Kena tu Nak. Jangan jadi etis pula. Kata tak ada Tuhan. Tu beratlah. Kumini. Nah, orang ngatik di la ilaha tu berhenti situ. Kumini. La ilaha tak ada Tuhan. Hak sebenar. Kumini lalu. Kita ada la ilaha illallah. Nah, itu Qarinah kata kita tak nafi Tuhan hak sebenar. Yang bernama Allah tu ada. Bahkan kita isbat. Nah. Jadi semua kena tu tu orang panggil makrifah amah. Tapi orang panggil apa? Makrifah yang khasah. Bertambah-tambah kena tu sehingga orang panggil gerung nak buat hijau maksiat. Sehingga terpelihara. Mahfuz dia daripada buat perkara-perkara yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Itu orang panggil apa? Daqa ikin ni'ami. Haluh daripada nikmat-nikmat yang halus-halus. Nikmat yang seni-seni. Boleh agak begitu. Nikmat daqaik ni mana halus, seni. Bila benda seni, benda halus ni kadang-kadang orang tak boleh nak menakap mana lah. Wa taufiqi. Semua ni atas imam laku. Kaziyadati fit taufiq. Wal afiyati. Kaziyadati fil afiyah. For kita ni sehat lah, tapi ada juga sakit sikit-sikit kot dalam perut kau gapo, sakit tekak kau gapo, ada lah huduh-huduh tu, tapi kira-kira afiah. Tapi kalau orang tu tak ada sakit langsung, memang afiah sungguhlah dia. Tu bertambah-tambah pada afiah. Wasama'i wal basari, dapat mendengar, dapat melihat. Itu orang panggil nikmat jalailun ni'ami. Yang sebesar-besar daripada nikmat. Tapi dapat dengar hok jauh, hok slow suara, dapat dengar lagi, dapat. Itu daqa ikin ni'ami. Dapat lihat hok jauh daripada mata. Tu daqa ikin ni'ami. Nah. Baik, itulah. Alaiha tu harah rumus intaha. Yang baca tu alaiha tu intaha. Apa? Intaha, selesailah kalam daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Sawi Al-Maliki. Habis situ. Qala Ahmadul Malawiyu, telah berkata oleh Ahmad Al-Malawiyu. Syekh Ahmad Al-Malawi. Kalau tak silap kita baru duk order ni Al-Malawi dah rasanya. Jom mari kalam Syekh Ahmad Malawi pula. Banyak Syekh Nawawi bantu mak mari pendapat Sayuti, pendapat Sawi, pendapat Ahmad Malawi. Dia kata mana? Syekh Ahmad Al-Malawi kata War-Rahmanu, dan bermula Ar-Rahman itu ablagu, terlebih dalam fil makna lah, minar rahimi, daripada ar-rahim. Gitu deh. Jadi Ar-Rahman tu dari segi maknanya ablagu, terlebih dalam, terlebih mubalaghah makna Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Kenapa tu ablagu? Ilak pada kata ablagu. Ilak pada kata terlebih dalam, terlebih balaghah, terlebih mubalaghah makna Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Li'anna ziyadata ahadil muttafiqaini
istiqaqan wa naw'iyatan tadullu ala ziyadatil makna. Ajalah dah. Tu. Li'anna kerana bahawasanya ziyadata bertambah-tambah ahadil muttafiqaini. Yang ni bertambah-tambah huruf lah ni. Bertambah-tambah huruf salah satu daripada dua kalimah yang bersepakat kedua-duanya istiqaqan wa nau'iyatan. Pada pihak istiqaq dan bagai nok dia. Tu. Kerana orang panggil Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia mustaqun minar rahmati. Nah. Jadi kalimah Ar-Rahman dengan kalimah Ar-Rahim tu dia muttafiqain. Dia bersepakat kedua-dua tu pada istiqaq dia. Mana? Diistiqaqkan daripada kalimah Ar-Rahmah. Tu. Jadi Ar-Rahmanur Rahimu ni mustaqun minar rahmati. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu diistiqaqkan daripada asal kalimahnya Ar-Rahmah. Tiba-tibanya, Ar-Rahman tu ziyadah. Lebih huruf. Tadullu ala ziyadatil makna. Ni kita biasa dengar dah ni. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf tu menunjukkan di atas bertambahnya makna. Jadi Ar-Rahmanu Ar-Rahimi itu banyak huruf Ar-Rahman lagi. Tu alif 1, lam 2, jadi ra tu 2 kerana sebedu. Berapa dah tu? 4. Ha 5. Ar-Rahmanu. Min ada alif kecil sah. Berapa Berapa Ustaz Fuad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 deh. Ar-Rahmanu tu 8. Betul tak? Tu. Kalau gitu Ar-Rahimi ni berapa? Alif, lam, ra, ha, ya, mim. 7. Jadi alif, lam, ra 2, 4, ha 5, ya 6, mim 7. Jadi Ar-Rahman itu 8 huruf. Ar-Rahim itu 7 huruf. Jadi Ar-Rahman tu ziyadah lebih orang panggil hurufnya daripada Ar-Rahim. Sedangkan orang panggil dua-dua ni istiqaq daripada kalimah yang sama iaitu Ar-Rahmah. Maka kerana itu orang panggil makna yang ditunjukkan oleh kalimah yang lebih huruf tu makna dia lebih bertambah lagi. Itu lebih dalam lagi maknanya. Cuba tengok. Kenapa kau orang panggil makna dia lebih dalam? Kenapa kau orang panggil bertambahnya huruf menunjukkan bertambahnya makna? Li'anna maknahu. Kerana bahawasanya makna orang panggil Ar-Rahman tu. Maknanya Ar-Rahmani. Li'anna maknahu ay makna Ar-Rahmani. Kerana bahawasanya makna bagi Ar-Rahman tu Al-Mun'imul Haqiqiyu, sang zat yang menganugerahi nikmat yang basah sebenar hakiki. Sengoti. Tuh. Al-Balighu yang menyampailah ia Al-Mun'im tadi tu fir rahmati. Pada rahmat, yakni pada nikmat dia. Rahmat tu ialah nikmat lah. Ghayataha, akan sehabis-habisnya rahmat. Ghayataha ay ghayatar rahmat. Pada sehabis-habisnya nikmat, sehabis-habisnya rahmat, sehabis-habis rahmat, sehabis-habis nikmat. Itu. Betul lah. Dunia ni ada tak selain daripada Allah Ar-Rahman? Tak ada. Sebab itulah Ar-Rahman juga dikategorikan oleh ulama sebagai nama yang khas pada nama tapi umum pada makna. Khas pada nama, pada makna. Pada namanya khas. Yang ni apa? Yang ni hanya Allah Ta'ala saja Ar-Rahman.
Maka karena itulah orang yang bernama Rahman tak boleh pergi panggil Rahman, Rahman tak boleh. Kena panggil Abdur Rahman. Karena yang mempunyai yang benar-benar Rahman hanya Allah. Tidak yang lain. Jadi maknanya umum. Nah, maknanya meratai. Mana diberi semua sekali, tak kira siapa nikmat dia. Itu orang panggil Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu khas pada makna tapi am pada nama. Irhamu man fil ardi. Jadi apa Ar-Rahimu yarhamukumur Rahman. Apa ni? Ya, irhamu man fil hadis musalsal bi awaliyah tu kan. Jadi kita tu disuruh orang panggil bersifat dengan Rahim. Kasih belah. Jadi sebab tu orang nama Ar-Rahim boleh kata Rahim, boleh kata Abdur Rahim. Boleh panggil Abdur Rahim, ya terbenar Allah lah Ar-Rahim. Nak kata hamba tu, hey Rahim, boleh. Kenapa? Kerana memang hamba tu disuruh bersifat dengan Rahim. Tapi khas pada makna. Jadi kerana tu dia kata, li'anna ma'nahu ay ma'na ar-rahmani al-muna'imul haqiqiyyu al-balighu fir rahmati ghayataha ay ghayatar rahmah. Karena bahawasanya makna ar-rahim itu ialah zat yang memberi nikmat yang sebenar-benarnya menyampailah ia zat yang menganugerah nikmat tadi itu fir rahmati pada nikmatnya ghayataha akan sehabis-habis nikmat. Wadzalika ay wa bayanu zalika dan bermula kenyataan demikian itu al-mun'imul haqiqiyyu ni. Bermula kenyataannya demikian itu yang memberi nikmat sebenar-benar yang menyampaikan pada nikmat sehabis-habis nikmat ni la yasduku tidak terbenarlah ia ala ghairihi di atas selain daripadanya Allah Taala. Tak ada lah selain daripada Allah Taala tu. Nah, bal bahkan rajjaha ba'duhum telah merajih menguatlah ba'duhum oleh sebahagian mereka itu ulama alamiyatahu. Merajih ke apa? Maf'ul bagi rajjaha. Telah merajihlah oleh sebahagian mereka itu ulama alamiyatahu akan nak terjemahan akan alamnya alamiahnya Ar-Rahman tadi itu. Mana yang ni akan ketentuannya Ar-Rahman tadi itu ialah alamun li zatillahi ta'ala. Itu. Ketentuannya orang panggil Ar-Rahman tu ialah kepada zat Allah Ta'ala. Mana khas pada nama. Walaupun am pada makna. Dia macam Allah khas pada nama dan makna. Gitu kan? Allah ke? Lafzul jalalah, ismul jami' itu khas pada nama dan makna. Tapi kalau Ar-Rahman, merajih oleh sebagian ulama kata bahawasanya Ar-Rahman tu khas pada nama. Itu alamun li zati juga. Tak boleh orang panggil selain daripada Allah tu diletak nama Rahman saja tak boleh. Mesti kena Abdur Rahman. Kenapa? Karena tidak terbenar di atas zat selain daripada Allah tu ialah Ar-Rahman. Yang ini sang pemberi nikmat yang sebenar-benar menyampaikan pada rahmat nikmat dia tu sehabis-habis nikmat. Tak ada. Hanya Allah saja zat begitu. Tu. Gitu deh. Habis. Walamma dalla ala jalailin ni'ami wa usuliha. Oh gitu. Zakara tu Zukira boleh tak? Jawab bagi lamma. Walamma dan tatak kala mana. Dalla menunjuklah oleh Ar-Rahman tadi itulah. Ala jalailin ni'ami. Di atas sebesar-besar seagung-agung nikmat. Wa usuliha. Dan teras-terasnya, akar-akar, humbi-humbinya nikmat. Zukirar rahimu disebut. Nescaya disebutkan ar-rahimu. Kata tadi Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Tu. Ar-Rahman tu menunjukkan Allah Ta'ala tu sang penganugerah. Nikmat yang besar-besar, nikmat yang agung-agung, nikmat yang kasar-kasar, nikmat yang teras-teras, yang humbi-humbi. Tak kalau mana Ar-Rahman tu menunjuk di atas nikmat yang besar-besar, yang agung-agung, yang teras-teras. Zukirar rahimu, nescaya disebutkan Ar-Rahimu.
Disebutkan akan Ar-Rahim supaya apa? Liyatanawala, supaya mencapailah ia Ar-Rahim tu. Memanglah lihat. Liyatanawala, supaya mencapailah dengan sebut Ar-Rahim tadi tu, ma akan barang, yakni akan nikmat. Ma tu kena pada nikmat lah. Ma akan segala nikmat-nikmat, an-ni'amu, ma akan barang yang nikmat-nikmat, daqqa yang halus, walatafa yang lembut, yang halus juga, walatafa yang halus, yang lembut, yang seni, yang tak nampak dengan mata, liyakuna, supaya apa? Adakah tak sempurna lagi kalau sebut Ar-Rahman? Tak, sempurna dah. Lepas tu apa sebut Ar-Rahim pula? Supaya mencakupi nikmat yang halus, nikmat yang seni. Supaya apa mencakupi begitu tu? Apa supaya mencakupi? Liyakuna, supaya adalah, supaya jadilah, liyakuna katatimmati, supaya jadilah Ar-Rahim tu katatimmati. Mana? Seperti melengkapi. Gitu. Tatimmah, melengkapi. Bukan kata Ar-Rahman tu tak sempurna. Dah. Kena mari Ar-Rahim tu baru sempurna. Dah. Nah, Allah Ta'ala maha sempurna. Tak ada berajak nak disempurnakan oleh benda lain. Cuma nak cerita katanya supaya tatimah, supaya lengkap. Orang tak bersoal dah kata, kata nikmat hala-hala. Siapa hak beri? Tuhan juga. Kerana dia tu Ar-Rahim. Gitulah lebih kurangnya dah. Habis itu. Wawu istiqnah balik. Wal ablaghiyatu, dan bermula kedalaman makna tu. Gitu deh. Wal ablaghiyatu, dan bermula kedalaman makna tu, innama hanyasanya tu'khadhu, difahamkan. Tu'khadhu makna tufhamu lah. Difahamkan. Diambil, ni diambil faham. Tu'khadhu ay tufhamu bi'tibaril kamiyati. Kita berhenti situ dah. Wal ablaghiyatu. Boleh deh, Ustaz Muad? Wal ablaghiyatu. Boleh. Baik. Tak payah lama-lama juga. Moga jak ngorek lagi ngaji ni. Nah.